Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Satok akan terus dibangunkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar Bandaraya Kuching. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, projek pembinaan jalan raya baru bakal menghubungkan Segudup dan Maung ke kawasan Satok yang dinamakan Jalan Tan Sri Datuk Sulaiman apabila siap kelak. Kini tu kita pergi Malah Jeraya di antara jalan Tan Sri Dr. Sulaiman. Saya pun bekerja dengan arwah Maret. Sama saya bekerja dengan Datuk Fadilah sebagai penganti Tan Sri Sulaiman. Dan Jeraya yang dinama Tan Sri Dr. Sulaiman, kita buatlah jalan baru apabila Segudup dan Maung masuk di Satok. Saya malah nak Segudup, maka insya-Allah Segudup akan dekat dengan jalan baru dan janji itu telah saya tunaikan untuk orang Segudup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis kesyukuran dan apresiasi pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Dun N8 Satok di Hotel Pullman Kuching pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menambah, Kerajaan Sarawak juga akan mewujudkan sebuah perkampungan baru iaitu skim perumahan di kawasan Segudup dan Maung. Katanya peruntukan tersebut telah diluluskan Kerajaan Sarawak menerusi projek skim perumahan di bawah Jabatan Tanah dan Survey JTS melibatkan 600 unit buah rumah. Dan yang satu lagi yang majornya ialah Segudup. Ketua Ketuangan ada di belakang, di mana kita akan membangunkan kawasan perumahan yang baru di antara Maung dengan Segudup. Dan kita ada projek di bawah Land and Survey, skim perumahan, dan kita akan bangunkan waktu mulanya 600 unit rumah, 600 buah yang akan kita bangunkan di kawasan tersebut untuk adik kakak kita, second generation kita, dan juga apabila ia siap kita akan pergi ke fasa 2. Jadi sebab itu jalan kita bina untuk mudah-mudahan cepat siap dan kawasan ini akan menjadi kawasan baru di kawasan Metan. Ujar beliau lagi, setiap prasarana yang ada di Bandaraya Kuching akan dilestarikan untuk menarik minat pelancong datang ke negeri ini. Seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Menteri Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Seri Madzhir Khalid di pejabatnya di Putrajaya baru-baru ini. Pertemuan tersebut menyentuh beberapa perkara berhubung pembinaan jalan menuju ke sempadan Kalimantan dan Lawas serta Bakalan sebagai salah satu pintu masuk antarabangsa melalui Kalimantan. Turut diadakan mesyuarat bagi membincangkan mengenai projek-projek luar bandar terutama di kawasan Limbang dan Lawas. Menerusi pembincangan itu juga, Datuk Amar Awang Tengah berharap agar kerjasama di antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan sentiasa dipermudahkan bagi memastikan rakyat mendapat manfaatnya. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sum Agong, Menteri Muda Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Abdul Rahman Ismail dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Paulu Ngumbang. Berita seterusnya, projek Jejambat Simpang Institusi Kemahiran Belia Negara IKBN Permajaya Miri yang sepatutnya siap dan dibuka kepada orang awam sebelum Tahun Baru Cina ini terpaksa dijadualkan semula. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ianya disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan faktor keselamatan pengguna. And at that time, JKI contractor they will try to finish it before the Chinese New Year, opening this land. But it looks like we cannot finish in time because we have to look into the safety aspect of it. And as you know, the traffic here is very heavy every day, and every now and then people asking me when can this be completed because of the traffic jam that we been facing all this while. So JKI and the contractor is trying their very best, but fortunately we cannot open it before the Chinese New Year. It's not really fully completed, and also their safety has to be audited. The safety auditing must be done first.
Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan dan meninjau jejambat simpang IKBN Permajaya Miri pada Jumaat. Tambah Datuk Sri Lee, tarikh baru pembukaan jejambat ini akan dijadualkan semula pada Mac 2022. Sehingga kini jejambat simpang IKBN Permajaya Miri kini telah siap dalam 90% dan apabila siap kelak, projek tersebut akan membantu melancarkan perjalanan trafik sekaligus mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas sekitar Vista Perdana, Desa Pujut Permajaya terutama pada waktu puncak. Pembinaan jejambat itu merupakan antara pakej di bawah projek Lebuh Raya Pen Borneo dan membabitkan jalan raya berkembar 2 hala dengan 4 lorong. Perkembangan di Belawai. Perusahaan inap desa dapat membantu meningkatkan ekonomi serta industri pelancongan jika dijalankan dengan teratur dan menyediakan kualiti perkhidmatan yang terbaik. Sehubungan itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berharap lebih ramai lagi yang berkecimpung dalam industri inap desa bagi membantu meningkatkan industri pelancongan khususnya di Pantai Belawai. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang mengulas demikian semasa menyempurnakan simbolik perasmian homestay Mankiah di Kampung Rajang pada Sabtu. Sementara itu, pengusaha homestay Mankiah Norman Abdullah Chi lega kerana perniagaannya kembali bangkit selepas terpaksa ditutup berikutan penularan wabak COVID-19. Menurutnya, perniagaan yang diusahakannya sejak 6 tahun lepas kini kembali mendapat tempahan terutamanya pada hujung minggu. Homestay Mankiah menawarkan 2 bilik yang sesuai untuk seisi keluarga dengan harga di antara RM100 hingga RM120 untuk satu malam. Beliau juga amat berbesar hati menerima kehadiran Datuk Len yang disifatkannya seorang pemimpin yang mengambil tahu, komited serta menyokong para usahawan seperti beliau yang baru berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Laporan berikutnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Marudi telah mengadakan rondaan bagi memantau situasi banjir di beberapa kampung di sepanjang Sungai Baram pada Jumaat. Pegawai Takbir Pejabat Daerah Marudi, Regan Edwin yang mengetuai rombongan JPBD Marudi bersama agensi-agensi kerajaan telah pergi ke Rumah Gerinang, Logan Tasong, Rumah Bunggang, Rumah Vincent dan Rumah Jimpun Tanjung Upar. Sepanjang pemantauan, air Sungai Baram naik dan hampir memasuki kawasan rumah. Sehubungan itu, JPBD Marudi menasihatkan penduduk supaya berjaga-jaga dengan situasi air meningkat dan berpindah sekiranya diarahkan. Sementara itu, di Pekan Marudi, didapati jalan utama telah ditelenggami air, antaranya Jalan Nahkoda, Jalan Kapitan Lim Chin Kiat dan Jalan Raja. Dalam pada itu, JPBD Marudi juga telah mengaktifkan bilik operasi bencana bermula pada Jumaat bagi memudahkan penduduk yang terjejas untuk mendapatkan bantuan. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian COVID-19 Sarawak pada Sabtu memaklumkan Sarawak mencatat 29 kes positif COVID-19 di 11 daerah di negeri ini. Angka ini menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,791 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 9 kes dikesan dalam kategori 1, 19 kategori 2 dan 1 kes melibatkan jangkitan paru-paru. Berikut 11 daerah di Sarawak merekodkan kes positif COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.